Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah wa syukurillah. Okay, pertama-tamanya saya mengucapkan syukurlah kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana atas kurnia dan limpahnya dapat sama-sama kita berjumpa di alam maya pada malam ini, iaitu malam Jumaat yang berkat. Okey, jadi sempena malam Jumaat ini kita banyakkan selawat, membaca surah Yasin, membaca surah Kahfi dan juga bersedekah. Subhanallah. Itu antara amalan-amalan yang dicintai Allah. Okey, jika ada yang sedang menonton, boleh komen sejelas ataupun tidak suara saya di sini. Dan boleh juga komen dari mana okey, dari mana jelas ataupun tidak. Okey, jadi insya-Allah okey, sekejap ya. Okay, saya ubah setting macam hari tu juga. Okay. Okay, alhamdulillah wa syukurillah. Okay. Alhamdulillah, ada ramai dah bersama-sama saya. Subhanallah.
Okey, kita ada di sini Rosiza Hashim, Kasmah, okey, Nur Fatin, Sabarah Ros, okey, semua sahabat-sahabat saya ni Rosmah, Lahmat, Wan Rohana ya, Cikgu Wana, Masya-Allah. Nisa pun ada, Masya-Allah. Helma, apa khabar Helma? Harapnya sihat ya bersama kakak tercinta tu. Okey, Tika Desa, Masya-Allah. Nat pun ada bersama adiknya Helma tu ha. Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okey. Subhanallah, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudi bersama saya pada malam ini untuk sesi live, iaitu bersama penulis Jalan ke Syurga, Masya-Allah. Okey. Jadi malam ini saya tidak keseorangan. Saya ada teman-teman yang bersama-sama dengan saya, Masya-Allah. Jadi saya nak jemputlah mereka ni. Okey. Siapa tu? Okey, alhamdulillah. Kita ada Ummu Nurin. Dan juga kita ada Kak B, Kak Mahalabiah. Kak B. Kak B. Banyak apa mengutai. Kura-kura. Ummu Nurin tu bolehlah unmute ya Ummu Nurin. Okey, Masya-Allah, inilah antara sahabat-sahabat saya yang akan bersama insya-Allah sejam ya. Sejam kita akan live pada malam ini. Inilah bersama penulis buku Jalan ke Syurga. Dan juga BFF saya jugalah. InsyaAllah kita berkawan, bersahabat hingga ke syurga. Dan kami ni ada sejarah ya. Kami bertiga ni antara orang pertama yang berjumpalah berkenalan pada bengkel penulisan yang pertama, Bondeno, Masya-Allah. Dan kami duduk sederet 3 kursi kat depan tu. Dah sampai sekarang lah. Alhamdulillah. Dan buku Jalan ke Syurga merupakan hadiah dari Allah lah kami bertiga. Okay, alhamdulillah. Jadi sebelum tu saya kita perkenalkan diri saya. Saya Rohamiah Muda. Mungkin ada yang baru kenal saya. Okey, saya asal dari Terengganu, orang Terengganu kita. Jadi sekarang tinggal di Johor. Dah 20 tahun dah tinggal di Johor, Masya-Allah. Jadi saya mula menulis sama-samalah kami bertiga pada tahun 2015. Alhamdulillah kekal sampai sekarang. Okey, jadi kita nak berkenalan dengan Kak B. Boleh Kak B? Assalamualaikum Kak B. Dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak B boleh ta'arufkan sikit, kenalkan diri, Masya-Allah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada semualah Aziz Roha dan semua kawan-kawan yang bersama di FB Roha ni. Seperti yang Roha perkenalkan tadi, Kak B, Mahalabiah Mati Muhammad. Asal orang Perak lah ya. Kerja sebagai seorang guru bimbingan dan kaunseling. Sekarang ni di SMK Sungai. Itu saja dulu. Okey, itu je Kak Roha dulu. Okey, terima kasih Kak B. Okey, Ummu Nurin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Dah lama tak live. Dah lama tak jumpa kanda-kanda saya, tapi Kak Roha saya jumpa juga. Kak B langsung dah dekat setahun tak jumpa. Kepada sahabat-sahabat yang menonton pada malam ini, semoga semuanya dalam dalam keadaan yang baik dan dirahmati Allah, insya-Allah. Nama saya Nur binti Zainal Abidin. Nama pena, nama glamour lah Ummu Nurin. Nama Facebook. Saya tinggal di Seri Iskandar Perak. Juga penulis buku Jalan ke Syurga. Macam Kak Roha cakap, memang panjanglah jenis perkenalan kami ni. Ukhuwah kami ni bermula daripada first batch bengkel penulisan Bondeno. Sekarang alhamdulillah masih dalam keadaan yang baik, berukhuwah dengan baik. Dan ukhuwah itu Jalan ke Syurga ini dapat dijadikan sebuah buku lah. Alhamdulillah. Saya Mutaifah dan sekarang ni tak banyak kerja lah berkaitan dengan umrah ni sebab dalam keadaan COVID-19 ni, so banyak pasrah lah, banyak kena reda lah dengan ujian Allah ni.
Mungkin setakat itu untuk pengenalan Kak Roha. Okay, Masya Allah, terima kasih ya Kak B dan Aziz. Aziz ni umur Nurin tu nama Penan. Okay, persahabatan kami telah bermulanya. Okay, jadi Masya Allah. Jadi saya suka tanya Kak B ya, Masya Allah Kak B. Okay. Kak B ni, Kak B ni sebenarnya setahu saya lah Kak B ni seorang kaunselor kan di sekolah. Saya yakin Kak B mesti ada banyak pengalaman, kisah-kisah bersama student di mana yang mungkinlah menguji semangat dan juga kemahanan masa Kak B. Boleh tak Kak B share kepada kami tentang pengalaman Kak B lah berhadapan dengan pelajar-pelajar di sekolah. Masya Allah. Silakan Kak B. Pengalaman ya, kalau ikutkan tahun ya, berkhidmat tu memang dah lama lah, masuk ke tahun yang ke-22 ya, sebagai guru pembina kaunseling sepenuh masa di sekolah, dan ini adalah sekolah yang ketiga ya, sekolah yang ketiga dan balik ke negeri asal lah. Semula di Perak, Selangor, kemudian kita balik ke Perak semula lah. Kalau dari segi pengalaman tu, kalau tengok kira tahun tu memang banyak lah, 22 tahun tu kan, pengalaman macam-macam, yang manis, yang pahit ya, dengan pelajar-pelajar, dengan rakan sekerja dan sebagainya. Kalau Rohan nak tahu tentang apa masalah-masalah pelajar? Ya. Kalau dari 22 tahun, kalau dibandingkan yang dulu dengan yang sekarang, pelajar-pelajar yang kita hadapi memang ada berbeza sikit lah dari segi attitude ataupun sikap pelajar-pelajar dulu dengan sekarang. Kalau nak kira 15 tahun dulu dengan yang sekarang, memang jauh beza sangat lah ya. Mungkin banyak perkara yang menyumbang kepada perkara ni berlaku kan, perkembangan zaman ya. Antara masalah-masalah yang dihadapi kebanyakannya, kalau sekolah-sekolah yang akak berada ni terdiri daripada murid-murid yang pedalaman ya, yang pedalaman, dan biasanya masalah berkaitan dengan masalah ekonomi keluarga, masalah keluarga sendiri, kalau ada masalah yang kita nak tengok lah kan, dan juga sikap pelajar itu. Ada juga beberapa kes yang melibatkan pelajar perempuan, yang kes-kes yang pergaulan bebas dan sebagainya, itu ada juga, tapi tak banyak lah kan, tak banyak tapi ada, dan dia memberi kesan yang besar lah pada sekolah. Selain tu, kebanyakan masalah yang dihadapi sekarang ni, yang kalau sekarang ni murid-murid kita bermasalah dengan masalah ponting ya, ponting, buli dan merokok kalau yang lelaki. Itulah masalah-masalah yang Kak B rasa di mana-mana sekolah pun, luar bandar ke, pedalaman ke, bandar ke, masalah yang sama. Dan menanganinya juga, Kak B rasa semua masalah yang sama, dan cara menangani pun kita cuba menggunakan pendekatan yang sama jugalah. Kalau kaunselor di sekolah tu, kalau guru kaunseling di sekolah tu, kita berganding bahu dengan guru-guru disiplin untuk menangani masalah-masalah disiplin lah ya. Kalau masalah-masalah lain tu, masalah sosial ataupun masalah peribadi, memang biasanya murid-murid akan berkongsi banyak dengan kita lah. Apa lagi Roha? Nak bagi contoh kes. Saya takut tengok tapi sekejap cerah. Itulah pasal apa tak, sekejap sudah gelap. Lampu tu terang lah. Terang banyak pula. Macam ada entity lain pula. Okay, Masya Allah. Yelah, saya yakin lah seorang kaunselor kan mesti memerlukan jiwa, emosi, spiritual yang kuat. Sebab macam mana kita nak menangani masalah dan disiplin pelajar ya Kak B. Okay, dan sebenarnya nak jadi kita ni kena kuat lah. Kuat ni kita betul, mana di dalam
Betul Kak Pi, di jiwa kita kena kuat. Jadi macam mana nak jiwa kita kuat? Pertama hubungan kita dengan Allah lah kena kuat. Sebab jiwa kita ni dipandu oleh Allah kan. Jadi bila kita kuat, insya-Allah kita dapat menangani masalah bersama pelajar. Okey, saya suka soalan Helma ni. Siapa nak jawab ni? Orang ni siapa? Siapa adik? Ke sebaya? Ya Allah. Okey. Jadi Helma jawab lah. Senang je apa je. Kak B panggil saya Roha. Kak B panggil Aziz. Kak B lah paling kakak. Panggil Kak B. Dia panggil Aziz. Umur Nurin Aziz. Jadi saya lah tengah. Kak Ngak lah. Kak Ngak Aziz lah. Aziz panggil kami Kak Roha dan Kak B. Masya Allah. Kak B, betul. Kita masuk ke Aziz pula. Okay. Masya Allah. Okay. Okay. Aziz juga ni saya akak yakin lah. Okay. Aziz pun ada sejarah. Kita panggil suatu perlu kan. Sebagaimana kita tahu Ummu Nurin ataupun Aziz dia seorang mutawifah. Mutawifah ni dia memerlukan kita kata emosi jugalah macam Kak Abi juga, emosi, spiritual, mental yang begitu hebat sebab bukan seorang kita nak menangani masalah kan. Kadang sampai berpuluh-puluh ratus jemaah yang mungkin Aziz atau Ummu Nurin bawa. Okey, jadi sukalah akak ni nak tanya Ummu Nurin. Mesti Ummu Nurin ni mempunyai hati, Masya Allah. Kan hati, yalah orang yang selalu pergi ke Baitullah, melihat Kaabah. Jadi mesti ada hati ataupun dalaman yang sangat kuat. Jadi boleh tak Aziz kongsikan kepada kami bagaimana hati ni boleh mempengaruhi jasad dan ruh. Okey. Silakan. Terima kasih Kak Roha. Bismillahirrahmanirrahim. Betul kata Kak Roha, bila kita menceburi satu bidang kerjaya yang melibatkan hati, bukan hati orang saja, sebenarnya dia melibatkan pengurusan hati kita sendiri. Bagaimana kita menguruskan hati kita itu. Tak susah tapi bukan mudah. Menguruskan hati orang mungkin mudah tapi menguruskan hati kita itu lebih payah. Sebab hati itu Allah letakkan di satu sudut yang paling baik. Jika baik hati maka baik keseluruhan jasad kita. Jika rosak hati, rosak keseluruhan akhlak kita. Jadi selama 8 tahun menjadi mutaifah, memang rata-rata ujian adalah melibatkan hati. Kerana hatilah punca segala pergolakan berlaku. Kerana ketidakstabilan kita mengawal hati dan kita kurang bijak memahami hati kita sendiri, itulah banyak perkara-perkara yang tidak baik berlaku. Kak Roha. Masya Allah, hebat. Maksudnya cabaran sangat hebat tu. Aziz ada tak satu pengalaman Aziz yang betul-betul menguji hati Aziz sebagai mutawifah ni sebagai seorang wanita, kemudian dengan kudratnya kadang lemah kan. Macam mana? Ada tak kes ataupun kita kata satu peristiwa yang menyebabkan hati Aziz ni tergugat? Saya suka kongsi Kak Roha satu hadis baginda Rasulullah SAW berkaitan dengan hati, iaitu ketahuilah bahawa pada jasad itu terdapat segumpal daging. Jika ia baik maka baiklah keseluruhan jasadnya. Jika ia buruk maka buruklah keseluruhan jasadnya. Ketahuilah bahawa itu adalah hati. Kita boleh lihat bila hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bagaimana Rasulullah menekankan bab hati itu. Bagaimana kita harus mengawal hati kita itu. Saya akui di awalan saya bertugas, saya sendiri pun masih keliru apa yang patut saya buat. Saya cepat mengambil benda-benda yang negatif itu terus saya masukkan. Kerana masih belum kuat, jiwa saya tu masih belum kental lagi untuk menangani pelbagai situasi yang berkaitan dengan hati. Biasanya kalau wanita ni seperti saya, perkara yang menjadi isu berkaitan hati ni adalah ketidakpuasan hati.
Apabila mendengar kata-kata yang kurang menyenangkan, badan kita penat. Lepas tu bila kita diterjah dengan pelbagai persoalan, itu tak bagus, ini tak elok. Dan kita diterjah dengan pelbagai situasi yang keadaan yang kita sendiri pun tak sangka benda tu boleh berlaku, kan? Jadi sebenarnya situasi itu kalau kita tak bijak menanganinya, ia berbalik kepada diri kita sendiri. Kita yang akan beremosi lebih daripada jemaah sebenarnya. Apabila saya daripada 1 tahun ke 1 tahun, saya belajar, saya cuba rawat hati saya. Kerana saya suka nak kongsi beberapa tip tentang hati ni, yang saya rasa benda itu adalah satu perkara yang mujarab kita applykan dalam kehidupan harian kita. Kita apply bukan sahaja kerana kita bertugas berurusan dengan hati orang ke tak, kita berurusan dengan hal rumah tangga kita sendiri pun kita kena applykan benda tu. Kita ni kalau kita layan hati kita ni, perkara yang sekecil-kecil perkara pun kita akan rasa nak marah. Bila tak puas hati tentang itu sahaja pun, rumah bersepah ke apa ke, kita pun dah rasa macam kita ni nak meletup dah rasa. Kita baru kemas kat sini, bersepah kat sini. Jadi itu isu yang biasa, isu suri rumah yang biasa. Itu belum lagi kita keluar daripada rumah, kita berurusan dengan orang lain lagi. Lagi complicated urusan berkaitan dengan hati ni. Jadi sebentar lagi saya akan kongsikan beberapa tip bagaimana kita nak menguatkan hati kita. Bila kita sudah kuat hati kita, kita akan rasa satu perkara yang berat itu kita mampu. Walaupun kita diterjah dengan pelbagai perkara yang kadang-kadang betul-betul menguji kesabaran kita, kita masih boleh senyum lagi lah. Masya Allah, hebat. Betul, saya setuju dah dengan Aziz tu. Agak suka juga Aziz sebut tadi, nak menguruskan hati sendiri tu lebih payah, betul lah. Kadang kita mudah nak nasihat orang, mudah nak beri teguran pada orang mudah nak memberi tip kan. Aziz janji nak bagi tip nanti kan, kita dengar apa tip dia. Okey, nak bagi tip memang mudah sebenarnya, tapi macam mana untuk diri sendiri? Tu kalau boleh kita ni nasihat orang, kita nasihat diri sendiri. Dan akak kadang-kadang menangis bila membaca surah ayat kedua, surah As-Saff, yang maksud dia, wahai orang beriman, kenapa kamu berkata sedangkan kamu tak buat? Itu yang paling kita takut sebab bila kita soal hati ni, kita pun sendiri tak tahu. Hanya Allah yang tahu hati kita ni macam mana, ikhlas ke tak ikhlas ke, sombong ke tak sombong ke. Dan kita harap, na'udzubillah lah, kita harap kita berlindung daripada segala penyakit-penyakit hati yang menyebabkan amal ibadah kita sia-sia. Okey, dan sekarang ni Azilah tak mana kat sini. Jadi saya pun macam saya mendengar kisah Kak B, saya pun ada kisah bersama pelajar. Kadang-kadang menguruskan remaja ni lebih susah sebab remaja ni kadang-kadang dia dengar, dia angkut tapi dia tak nak ikut. Masya Allah. Dan apa yang akak lihat pelajar-pelajar akak ni, mungkinlah kalau pelajar sekolah dia mungkin terikat dengan disiplin, dia terikat dengan cikgu, guru disiplin dan sebagainya. Tapi bila berada di APT, mak ayah dah jauh dari pandangan mata, dia hanya ada kawan-kawan. Warden pun kadang-kadang sibuk dengan urusan keluarga. Jadi mereka dan kawan mereka, macam mana kadang-kadang ada yang asalnya datang ke politeknik sangat baik, sangat jaga solat, sangat bersopan santun. Tapi apabila berkawan, jumpa kawan yang tak sepatutnya, akhlak mereka berubah. Masya Allah. Bukan akhlak saja, tingkah laku mereka, tutur bicara mereka, semuanya berubah. Dan bahkan ada yang mula meninggalkan solat secara perlahan-perlahan dan akhirnya meninggalkan terus solat. Masya Allah. Dan apa yang sedihnya lah, macam saya sendirilah pengalaman Kak Roha sendiri, kita ada praktikal solat kan. Ada beberapa pelajar lah, mungkin 1 dalam 100 ataupun 100 dalam 200-300 yang memang dah tak pandai solat. Bila tanya bila terakhir awak solat, saya solat terakhirnya masa tingkatan 1. Mungkinlah Allah alam dah, mungkin dia berada di asrama di mana asrama tersebut tidak menitik beratkan soal solat, ataupun dia pergi surau, dia olok-olok tak solat dan sebagainya, wallah alam. Okey, jadi itulah yang menyedihkan. Dan banyak lagi kisah-kisah yang kita rasa yang mencabar
yang mengguris hati kita sebagai, kita kata sebagai ibu lah. Sebagai ibu, sebagai tenaga pengajar, di mana mereka ni seolah tiada haluan, tiada apa, jalan-jalan untuk ke mana tak tahu. Jadi kita lah, kita kena sabar, kena sentiasa ingatkan mereka. Memanglah kalau macam akak kan suruh tegur, budak-budak ni cara pakaian, solat, ada yang menjawab. Dia kata, Ustazah, mak saya pun tak tegur, mak saya pun tak marah saya pakai macam ni. Mak saya pun suka saya macam free hair ke apa-apa sebagainya. Jadi itulah jawapan mereka. Jadi kita ni sabarlah, sebab jalan dakwah ni memanglah kita tak boleh ambil dengan cara mudah. Kita lihat sirah Rasulullah. Rasulullah ni dikecam, dikeji, dihina sebab Rasulullah ni berdakwah, suruh orang buat baik, halang orang buat jahat. Kalau kita diam je memang orang suka, diam saja. Tapi bila kita dakwah saja, kita ajak orang buat baik saja, bila kita cegah orang buat kemungkaran, kita mula dibenci. Kita mula dihina oleh orang lain. Itulah liku-liku seorang pendakwah. Okey. Okey, Masya Allah, banyak kakak bercakap ya. Okey. Kak apa Kak B kita. Okey, Masya Allah. Balik dengan Roha dengan Azhar bercakap. Okey. Okay. Jadi Kak B tu, Kak B mungkin boleh share tak, ada tak satu pengalaman Kak B di mana satu peristiwa Kak B dengan pelajar yang Kak B rasa susah nak lupa lah, yang segar dalam ingatan Kak B? Ada juga sebenarnya. Ada seorang pelajar yang memang bermasalah lah, bermasalah apa ni dari segi pergaulan. Kita memang dengan dia daripada tingkatan 1 sampai tingkatan sampai kita tingkatan 5, memang dengan kita selalulah banyak benda-benda yang kita sayang dengan dia kan. Kita sayang dengan dia apa semua, kita dah bagi perhatian pada dia dan dia pun nampak ada perubahan kan. Ada perubahan, dan tapi orang kata kan ujian lah, mungkin ujian bagi dia lah dan ujian juga bagi kita, yang kita rasa kita dah beri perhatian pada dia dan menggantikan macam mak dia menggantikan ibu bila di sekolah dengan kita kan. Apa-apa buat dengan kita pun share dengan kita, semua dia share dengan kita, dan kita pun banyak bagi maklumat dan panduan dan sebagainya pada dia. Dia pun nampak memang mengikut dan menurut. Tapi orang kata macam tadi kita berbalik pada Roha cakap tadi, ujian kan, ujian bagi dia dan ujian bagi kita juga yang membimbing dia. Pada akhirnya dia juga terjerumus juga pada perkara yang kita takutkan tu juga, dan pada asalnya memang tidak mengaku, tetapi akhirnya terbongkar juga. Jadi kita sedaya upaya kita bantu dia lah. Memang kita tutup kita tutup perkara yang kita sebenarnya bila di sekolah sebenarnya bila berlaku perkara-perkara yang buruk terutama sekali berkaitan dengan pergaulan tadi, memang kita tutup. Memang kita dari pihak unit yang kaunseling, kita sedaya upaya kita tutup perkara tu, dan kita tidak mahu tersebar kepada walaupun warga sekolah sekalipun. Kita kalau boleh kita tak nak tahu, seorang kita tak nak tahu, kecuali pihak pentadbiran yang kita perlu laporkan perkara tu. Tetapi biasalah kan, manusia biasalah kan, kita ada khilaf masing-masing apa semua, tapi perkara tu memang kita berjaya tutup lama sampai bila orang dah lama pun orang baru tahu apa semua kan. Tapi benda tu berlaku, kita tak salahkan diri pelajar tu 100%, kita tak salahkan juga ibu bapa 100%, dan semua tu banyak yang menyumbang kepada berlakunya perkara yang kita tak nak tu lah kan. Salah langkah, salah pilih kawan, salah pilih apa semua macam tu. Tapi Kak B yakin murid tersebut belajar banyak sekarang dengan apa yang telah berlaku pada dia, dan dia akan menjadi seorang yang manusia insan yang lebih baik lagi lepas ni. Orang kata kadang-kadang kan orang yang dah diuji dengan perkara yang paling buruk dalam hidup dia yang akan menjadi orang yang baik, paling bagus akhirnya nanti kan, daripada orang yang hidupnya tak pernah seperti tidak pernah diuji kan, tak pernah susah, tak pernah jatuh dan sebagainya. Itu orang kata belum tentu lagi akhirannya nanti juga baik. Ada beberapa kes yang Kak B tangani itu yang sebelum tu pun ada juga, tapi Kak B yakin daripada apa yang info-info yang Kak B dapat apa semua tu,
mereka tidak terus dengan kehidupan yang macam itulah. Ya, doa Kak Bi juga yang macam mak jugalah untuk dia orang. Dia orang mereka akan menjadi insan lebih baik lah pada sekian datang pada akhirnya. Dan cabaran bukan saja daripada murid-murid, daripada kawan-kawan rakan-rakan sekerja juga ada cabaran juga. Tapi kita macam tadilah Aziz dengan orang kata hati kena kuat, hati kena kental. Untuk terimalah apa yang kita kena hadap, sebab kita tak boleh lari daripada masalah tu kan. Jadi kita kena hadap juga. Tetapi zaman sekarang, waktu sekarang kalau dibanding tahun masa mula posting dulu tahun 98, pandangan rakan sekerja guru tentang unit dah banyak berubah. Ya, mereka lebih nampak keperluan atau kepentingan unit dengan kaunseling di sekolah tu sendiri. Kalau sebelum ni mungkin hanya tempat murid-murid bermasalah, ya. Jadi murid-murid pun nak pergi ke unit kaunseling takut, sebab apa? Bila pergi ke unit kaunseling mesti murid bermasalah kan. Tapi benda tu dah berubah sekarang ni. Maksudnya murid-murid yang datang sebenarnya bukan yang bermasalah disiplin saja, banyak murid nak cari info, ya. Info sekarang unit kaunseling membantu pelajar untuk tentang kerjaya dan sebagainya kan. Jadi benda-benda tu pun dah berubah. Cuma cabaran kita sekarang murid-murid lebih agresif daripada murid-murid yang dulu-dulu. Ya, banyak faktor macam Roha sedang hadapi kan di politeknik macam mana. Dan kami nampak selain daripada murid-murid sendiri, banyak faktor adalah faktor nilai, ya. Faktor nilai dalam keluarga yang murid-murid tu bawa ke mana-mana dia pergi. Kan, kalau keluarga tu contoh Roha tadi kata yang anak-anak yang tak solat apa semua tu kan, yang dari tingkatan 1 tak solat, di sekolah mungkin dia solat, ya kan, kita ajar sebab kita ada solat berjemaah dan sebagainya, memang dia solat lah kan, sama-sama dengan di surau ataupun mensolat sekolah. Tapi mungkin nilai yang dibawa tu maksudnya yang di rumah mungkin ibu bapa yang tak solat juga kan. Jadi benda-benda tu lebih kuat melekat pada anak-anak kan, pendidikan di rumah tu. Kalau ada pakar mengatakan 60% sebenarnya apa yang ada pada anak-anak tu adalah daripada rumah. Yang di sekolah tu 40% saja yang kita bantu di dalam sekolah. Kan, nilai yang kita di pihak kita di sekolah tu, kita tak boleh nak buat banyak tentang nilai yang mereka anut, nilai yang mereka bawa daripada rumah yang memang daripada lahir, yang memang dah ada melekat pada mereka. Tapi macam mana pun kita berusaha juga, kita usaha kan, semua tu kita tak boleh henti berusaha. Yang nak tentukan orang kata hidayah tu kan daripada Allah kan. Ada, mana tahu Allah nak bantu, nak bagi hidayah juga daripada di sekolah kan, ada juga. Cuma yang boleh kita buat di sekolah, itulah setakat yang kita mampu buat di sekolah. Dan kerjasama ibu bapa sangat kita harapkan lah dalam hal apa-apa pun, masalah belajar ke, budak pandai ke, budak tak pandai ke, budak masalah ke, ataupun budak yang baik pun, kita tetap memerlukan kerjasama daripada ibu bapa untuk kemenjadian anak-anak mereka kat sekolah. Itulah. Tu cukup. Memang hebat maksudnya kadang-kadang kita ni sebagai guru lebih mencabar daripada ibu bapa dia. Sebab anak-anak di sekolah lebih lama kan, dia lebih lama dari asrama ke balik hari ke, kadang anak petang dah balik rumah mak je balik lagi kan, malam sekejap je, mungkin sejam 2 jam tu pun sibuk masing-masing tidur. Esok rutin tu lah. Dan saya suka ayat Kak Bi tadi, kita jangan menilai seorang dalam hidup dia sekarang. Kan, sebab ramai saya lihat orang-orang yang berjaya, orang-orang yang hebat sekarang, masa lalunya macam seorang yang seorang yang mungkinlah samsing ataupun kaki buli dan sebagainya. Tapi sebenarnya mungkin hikmahnya Allah mentakdirkan sedemikian, ialah nanti orang-orang yang macam ni lah yang akan mengetahui ataupun yang tahu ilmu untuk mengawal anak-anak yang macam mereka kan. Maksudnya betul sangat kepada mereka bagaimana jiwa memberontak tu ada dalam diri mereka. Jadi bila mereka dewasa, mereka mungkin ditakdirkan jadi guru ataupun penceramah ataupun pakar motivasi, mereka inilah yang paling mahir lah, saya rasa lah, untuk menghandle
mengawal anak-anak yang bermasalah sekarang. Masya Allah, hebat kan Kak Bi kan? Maksudnya aturan Allah sempurna. Dan kita sebagai ibu bapa, macam saya, mungkin Kak Bi sebagai bapa, kalau ditakdirkan anak kita bermasalah, jangan kita cepat mudah give up ataupun kecewa. Mudah kecewa, give up. Jadi kita cubalah. Dan kita sebagai mak ibu, yang paling powernya doa lah. Doa untuk anak kita. Kita dulu pun masa muda mungkin ada juga jahat-jahat sedikit Kak Bi. Kan ada. Mungkin ada juga kan, nakal-nakal sedikit. Saya pun ada juga lah dulu. Sekolah-sekolah dulu macam ada juga lah nakal-nakal sedikit sajalah. Tak banyak kan. Jadi sekarang ni dah ke arah warga emas lah Kak Bi kan. Ke arah warga emas, dan kita rasa kematian tu makin hampir dengan kita. Dan kitalah yang menjadi teladan ataupun penasihat kepada anak-anak kita. Masya Allah. Okey, terima kasih Kak Bi. Okay. Aziz apa khabar tu? Masya Allah Aziz. Okey. Jadi kita tak sabar ni nak dengar tip daripada dah janji kan. Aziz tadi janji nak bagi tip ni. Tip apa hati. Masya Allah. Kita silakanlah tip tu lah. Kak Roha, kita ni manusia, kita ni terbahagi kepada dua unsur Kak Roha. Kita ada jasad, kita ada rohani. Ya. Jasad tu macam, ialah sekarang ni jasad kita perlukan makanan, jasad kita perlukan suplemen, ya, untuk untuk sihat, untuk kita nak buat aktiviti harian kita perlukan makanan yang berkhasiat kan. Tetapi kadang-kadang kita terlepas pandang rohani kita pun perlukan makanan juga. Ya Kak Roha, ada beberapa perkara yang kita ambil mudah tentang makanan rohani. Kita hanya fokus kepada makanan untuk jasmani kita saja, untuk jasad kita saja. Sedangkan yang menentukan baik atau buruknya jasad kita adalah pemakanan rohani kita. Mungkin kawan-kawan di luar sana pun memang maklum tentang makanan rohani ni. Contohnya apa? Contohnya rohani ni, bila makanan yang kita amalkan itu adalah makanan yang yang baik, maka ia berkait rapat dengan hati kita. Sebab rohani perlukan satu amalan yang khusus. Kerana rohani inilah yang menentukan sakit ataupun sihatnya hati kita. Apa itu? Iaitu Al-Quran. Ya, kadang-kadang kita ni tak tahu bila kali terakhir kita baca Al-Quran dan kita faham atau tidak apa yang kita baca. Ya, kadang-kadang kita terlupa tanya anak kita, hari ni dah baca Quran ke belum? Ataupun dalam minggu ni berapa kali dia baca Quran? Itu satu bab Al-Quran. Itu belum sentuh lagi bab-bab yang lain. Kerana bila kita tidak membaca Al-Quran, kita tidak lazimi Al-Quran itu dalam kehidupan harian, bagaimana hati kita nak jadi lembut? Macam mana hati kita nak tersentuh dengan perkara-perkara ke arah kebaikan? Betul tak Kak Roha? Sebab kita pun tak, bila anak-anak kita, kadang-kadang kita hanya tanya anak kita hari ni buat apa, kerja sekolah dah buat ke belum. Kita tak tanya pun anak kita hari ni Quran dah baca ke tidak. Dan kalau kita jauhkan diri kita dan anak kita daripada Al-Quran, itulah masalah punca utama. Hati itu akan sedikit demi sedikit akan menjauh daripada perkara baik. Selain itu Kak Roha melazimi solat malam, qiyamul lail. Saya memang tahu beberapa rakan saya memang istiqomah buat solat malam ni. Antaranya Kak Roha lah, Kak Bi. WhatsApp tu buat pukul 3.4 tu tengok ada online pukul 5 kan. Jadi sebenarnya melakukan solat malam ini banyak kebaikan. Mungkin kita terlepas pandang kalau kita mandi sebelum subuh ini, kita sebenarnya menyihatkan badan kita. Badan kita akan segar, ya. Badan kita akan rasa macam mana kita nak kata, badan kita akan rasa tenang. Ya, sebabnya salah satu tip untuk awet muda juga, kita kena mandi sebelum waktu subuh. Kita kena mandi.
Bangun tidur, buat sedikit senaman ke apa ke, kita masuk bilik air mandi. Sebabnya untuk awet muda kita perlu mandi sebelum subuh kerana dia dapat menenangkan diri kita, dapat melancarkan aliran darah ke badan kita. Selain itu, dia ada satu benda macam apa kita kata connection kita. Bila kita dalam keadaan sunyi, kita bermunajat pada Allah, kita buat solat istihara, kita buat solat hajat, kita buat solat taubat, antara kita dengan Allah je. Waktu itu hati kita tu memang orang kata hati kita tu memang kita pasrah habis. Kita memang mengadu terus pada Allah. Kita tak perlu lagi perantara untuk mengadu kepada manusia sebab kita bangun tidur. Pertama yang kita dah bersihkan diri kita, dah menghadap pada Allah, kita terus berhubungan dengan Allah terus. Kita terus mengadu apa-apa yang kita rasa kita nak sampaikan pada Allah. Memang sampai. Jadi bila kita hati kita tu hari-hari kita refresh, hari-hari kita pulihkan dengan benda yang baik. Takkan ada satu hari yang kita buat tu akan menjadi satu zat yang baik pada diri kita. Kata kalau kita jahat macam mana pun, kalau satu hari tu kita betul-betul ikhlas pada Allah, kita minta ampun pada Allah, takkan tak ada satu hari Allah mengabulkan permintaan kita. Allah Maha Pengampun, Allah Maha menerima taubat kita, Allah Maha menerima doa-doa kita. Orang yang ikhlas kerana Allah. Jadi jangan pernah putus asa, anak macam mana pun, suami macam mana pun, rakan-rakan macam mana tak suka dengan kita pun, kita mengadu pada Allah. Macam mana orang buat kita ke apa, kita mengadu pada Allah. Kerana itu tempat yang terbaik, tempat untuk kita mengadu. Dalam jalan ke syurga tu memang banyak kisah-kisah berkaitan hati ni dilinkkan dengan ujian-ujian. Hati ni kita perlu jaga. Kerana kalau kita tak jaga, dia akan rosak. Kalau tak rosak, dia akan sakit. Yang paling kita risaukan apabila hati kita keras dan boleh menyebabkan hati kita mati. Bila hati kita mati, waktu itu segala kebaikan kita dah tak nampak dah. Yang kita nampak hanya kita je yang betul. Orang lain semua salah. Kita dah tak ada macam mana, kita tak ada sensitivity nak buat satu benda tu, kita nak fikir 2-3 kali baik dan buruk dia. Kita dah tak nampak dah. Itulah punca antara yang menyebabkan Al-Quran itu penting, solat malam itu penting, menghadiri majlis ilmu Kak Roha. Usahakan. Saya sendiri masih dalam proses untuk melakukan berjalan ke jalan yang lurus. Belum lurus betul lagi, tapi masih lagi merangkak-rangkak nak jalan yang lurus. Tapi usahakan. Kalau katakan dalam keadaan COVID ni kita tak boleh nak pergi ke majlis ilmu macam mana, kita ada banyak saluran online. Kita pilih di YouTube channel-channel yang orang kata yang tepat infonya, yang kita tahu penceramah-penceramah ni kita dengar. Hati kita ni dia perlu dengar. Kita kena selalu dengarkan anak-anak kita kena selalu. Kalau kita, contoh macam sekarang ni hanya lagu apa tu yang 4 dara tu kan, 4 dara apa, nyaman dengan tapi kan saya sendiri Kak Roha, saya jadi macam tu juga. Saya pun terlalu juga dengan 4 dara. Lagu apa tu? Itu yang apa tu yang viral tu, saya lah Kak Roha tu, saya pun jadi macam sebab apa? Sebab kalau kita dengar ulang-ulang, jadi benda tu tak secara langsung dia akan mengganggu kita punya fikiran. Sama juga macam ni, kalau kita ulang Al-Quran tu, kita lazimi dekat rumah pasang CD Al-Quran, kita pasang ceramah-ceramah agama, hati anak kita tu secara tak langsung dia akan mengikut juga. Pasti dia akan tersentuh juga kalau kita banyak ke arah kebaikan tu. Hati ni juga kita kena suntik dia suka kepada sifat mahmudah. Maksudnya seperti rendah hati. Bila kita dah lembut hati, sifat-sifat yang mahmudah ni senang kita nak masukkan dalam diri kita. Rendah hati, tak sombong, lepas tu suka bersedekah. Apa sifat yang baik tu senang masuk pada diri kita. Tapi kita kena istiqamah lah buat benda tu, bukan mudah.
tak ada istilah terlewat untuk ajar anak-anak ke, untuk ajar suami ke, tak pernah terlewat. Setiap hari adalah proses untuk kita belajar. Selain itu, kita banyakkan zikir, kita banyakkan berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, kerana zikir itu adalah ubat hati, penawar hati. Lagi banyak kita berzikir, lebih banyak kita mengingati Allah. Lebih banyak kita berselawat, lebih banyak kita mengingati baginda Rasulullah. Sebab kita harapkan syafaat dia di akhirat esok. Jadi pada siapa lagi yang kita hendak berselawat melainkan baginda Rasulullah. Sedangkan dia 1400 tahun yang dulu, dia menangis mengenangkan kita yang ada sekarang. Tapi kita sekarang ini nak berselawat dengan dia, pada baginda pun nak dapatkan 100 pun bukan main culas lagi orang kata. Jadi kalau kita malas, kenapa kita nak marah anak kita malas? Kenapa kita sendiri tak nak buat tapi kita paksa anak kita buat? Benda ni acuan Kak Roha. Kalau acuan tak betul, kuih yang dapat pun dia masak dia pun tak sama macam acuan juga. Jadi kita mulakan, kita sama-sama mulakan. Kita ibu bapa, kita sama-sama mulakan. Yang mana yang tak baik tu kita cuba jauhkan. Tapi kita cubalah, tak ada yang sempurna. Tapi benda tu bukanlah satu benda yang terlewat. Boleh, masih boleh. Sebab macam Kak Roha cakap tadi, ibu ni senjata dia adalah doa. Doa. Ibu ni senjata yang paling kuat adalah doa. Bila doa ibu ni, kita bangun di tengah malam, kita mengadu pada Allah, anak kita macam ni, pelajar kita macam ni, ya Allah bantulah. Jadi insyaAllah lambat atau cepat Allah beri. InsyaAllah, yakinlah. Itu antara tips-tips untuk hati lah. Itu apa orang kata makanan untuk rohani. Kerana hati yang baik dia macam cermin. Nak tengok hati itu baik, dia adalah cermin pada pribadi kita. Kita suka kepada benda baik, kita suka kepada orang-orang yang baik, kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Sebab apa? Sebab kita nak mengharapkan kalau kita tergelincir nanti di akhirat, kita tergelincir termasuk dalam neraka, orang-orang soleh inilah yang kita harapkan dapat menarik kita untuk sama-sama berkumpul di syurga. Jadi bab hati ini bukan satu perkara yang mudah Kak Roha. Kita kena banyak macam Kak Roha cakap lah, kena banyak mujahadah untuk kita jangan sampai tewas dengan jin dan syaitan ini. Okey Kak Roha. Allahu Akbar. Sebab akak dengar perkongsian Aziz, Masya Allah. Ya, akak yakin Aziz ni bercakap dari hati ya. Dari hati, bila cakap dari hati dia terus sampai ke hati, Masya Allah. Sebab tapi tak boleh nangis kat sini lah. Okey, akak suka satu perkongsian Aziz, antaranya mandi subuh-subuh. Masya Allah. Dan yang ni akak sangat berterima kasih kepada arwah mak. Nak cerita Aziz, akak ni rasanya dari kecil lah, dari mungkin serendah kot. Dah memang akak mandi sebelum subuh. Dulu Kak Roha ingat lah masa darjah 1, darjah 2, darjah 3 tu mak dah kejut subuh pukul 5 pagi. Bangun, bayangkanlah mandi air telaga yang sejuk menggeretar tu pukul 5 pagi dan mak bawa pergi solat subuh jemaah kat masjid. Daripada serendah dan bangun pagi wajib mandi. Itu peraturan yang arwah mak buat lah. Dan sampai sekarang lah, sekolah menengah, masuk universiti kan, bila kita dengan kawan, kita pun pelik, tak mandi subuh, tak mandi ke nak solat subuh? Dia orang sama je berbersih, ambil wudu, pergi solat. Akak tak selesa. Akak cakap terserah, akak akan mandi terlebih dahulu, mandi siap-siap, lepas tu solat subuh. Kalau bangun awal tu solat tahajud lah sekejap. Lepas tu mengaji ke apa, solat subuh. Tapi mesti mandi. Dan hasilnya sekarang lah, kita rasa badan kita sihat. Alhamdulillah. Dan satu lagi, masa mandi kita selawatlah sikit. Akak jarang mendapat sakit kepala. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Untung pendengar malam ni dapat tips Kak Roha. Tapi anak-anak tak boleh ikut Aziz. Anak-anak macam ni lah. Dah pesan kat dia mandilah semua subuh, solat subuh. Tapi akak ni tak segagah mak. Arwah mak akak tu memang tegas sangat. Kita anak-anak semua takut. Orang dulu Kak Roha. Anak perempuan haram tau, haram. Haram pakai seluar. Anak perempuan masuk akak lah.
Sebab anak mak ramai lelaki, dia kata aku masa mak lah orang kampung kan. Aku dah ramai anak lelaki. Kau anak perempuan kena pakai kain tak? Maksudnya haram pakai seluar. Jadi tahu tak akak pakai seluar lepas kahwin? Tu pun suami. Bang boleh tak nak pakai seluar? Jadi kami tu dia up to date sikit lah dia punya fikiran, tak kisah asalkan longgar kan. Kita dah belajar agama boleh pakai seluar asalkan longgar, baju labu. Jadi akak kan jahit sendiri, jadi akak jahitlah seluarnya besar, bajunya labu. Alhamdulillah. Tu pun nak balik kampung tak pakai seluar. Takutnya takut. Kita dengan mak bapak kita memang takut. Ibu lah akak rasa. Ibu akak memang sangat tegas. Belajar tak pandai tak apa, jangan tak pandai ngaji. InsyaAllah. Tu akak rasa ni antara maghrib isyak akak wajibkan anak-anak lah mengaji Quran. InsyaAllah. Jadi itulah masya-Allah. Sampai sekarang akak rasa kita sebagai ibu lah. Kita semualah sebagai ibu mainkan peranan kita. Yang penting anak kita masih kecil tu ambil peluang didik dia betul-betul. Sebab bila dah dewasa, dah besar kita tak boleh dah. Dia dah jadi buluh kan, dia kawan, dia mungkin memberontak, dia mungkin apa-apalah keluar rumah ataupun tak balik rumah dan sebagainya. Tetapi ada juga kita diuji dengan kita memang didik dia, memang dah asuh dia, tapi bila besar dia melawan, itu takdir lah. Berdamai dengan takdir lazim. Jadi mungkinlah ada sedikit kesilapan kita masa lalu, banyakkan istighfar. Moga-moga Allah beri hidayah kepada mereka. InsyaAllah kita fikir Allah maha baik. Itu ujian untuk kita dan mungkin itulah pahala untuk kita dapatkan syurga Allah. Masya Allah. Okay. Dah Zia, kita dah, Masya Allah dah nak 10 dah. Tak sedar masa belajar. Masya Allah. Macam dah seronok tadi rasa macam nervous sikit. Kan? Jadi memang seronok lah dengan perkongsian Aziz dan Kak B. Jadi last ni mungkin sesi terakhir sebelum kita habiskan. Saya nak jumpa Kak B lah. Kak B dah lama ni. Seronok perkongsian Aziz dengan Roha. Kak B banyak belajar dan Kak B mungkin belum sampai masih belajar walaupun paling kakak kan, tapi ilmu Roha dengan Aziz memang lebih yang Kak B kena belajar dengan Roha, banyak belajar dan rasa bersyukur sangat dapat kekal bersahabat dengan Roha dengan Aziz. Belum terlambat insyaAllah. Mungkinlah ni last ni Kak B sebagai sedikit pertengahan lah. Okay. Boleh tak Kak B sebab kita bersama penulis Jalan ke Syurga kan, Kak B boleh tak share satu kisah yang Kak B rasa sangat maksudnya perjuangan yang hebat lah, satu kisah dari dalam buku Jalan ke Syurga tu. Silakan Kak B. Terima kasih Roha, dan kisah ni sering dikongsi oleh Aziz ni. Kisah daripada yang banyak-banyak Kak B tulis ni, kisah tentang murid Kak B lah, Aisyah, dan masa pun tak banyak kan Roha. Jadi kisah Aisyah ni yang kita dapat kutip adalah bagaimana Aisyah dan ibu bapanya tu reda dengan takdir. Dia maksudnya macam kata Roha tadi, berdamai dengan takdir. Dan Aisyah yang kuat tu, kalau apa yang Kak B tulis dalam ni kan, daripada mana datangnya kekuatan dari Aisyah sehingga dia mampu melalui fasa-fasa kritikal semasa dan sesudah kemalangan tanpa berhenti kesakitan. Ini ada bergantung kepada yang macam Aziz cerita tadi, seketul hati dia dalam tubuh yang diberi nama hati. Aisyah seorang remaja yang Allah kurniakan kekuatan hati dan emosi. Aisyah kena uji, mak ayah dia pun kena uji. Tapi mereka secara mungkin mereka tidak sedar, sebenarnya mereka faham ujian terjadi itu, lalu mereka reda dengan apa yang berlaku pada anak mereka dan seterusnya memberi dorongan kepada Aisyah untuk terus menghadapi ujian yang menimpa dia tu, ambil sebagai yang positif, bahawa walaupun dia telah kehilangan kedua-dua kaki, kalau mungkin pada sebahagian orang itu adalah macam penamat sebuah perjalanan hidup, mungkin rasa gelap masa depan sebagainya, tapi tidak bagi Aisyah. Dengan dorongan daripada ibu bapa dan sokongan ibu bapa, Aisyah boleh bangkit
boleh bangkit daripada kesakitan, boleh bangkit daripada ujian yang berat dihadapi itu untuk dia terus mengorak langkah dan kata mencipta beberapa kejayaan walaupun dia telah tidak ada kedua-dua kakinya. Jadi yang selebihnya tu mungkin boleh baca dalam buku Jalan Syurga yang dah beli, mungkin dia baca, dan yang kita nak macam tu lah, maksudnya kita nak beri motivasi atau kekuatan pada orang di luar sana, terutama sekarang remaja-remaja. Ujian akan datang ya pada siapa saja yang Allah pilih, dan kita tahu ujian tu pada Allah untuk kita bangkit semula. Dan siapa yang dapat redha dan bangkit balik dengan ujian tu, dia menang lah ya dengan ujian Allah tu. Itu saja Roha. Sedikit sebanyak berkenaan kisah dalam yang Kak Bi tulis dalam buku Jalan Syurga ni yang berjudul Ibrah di Sebalik Musibah. Masya Allah. Okay. Ya. Okey tak? Okay Roha. Okay. Masya Allah. Kak Bi okey tak tu? Okay. Okay. Okey tak? Okey, masih. Okey, Kak Bi okey kan? Okey. Orang yang saya tak okey je. Okey lah, alhamdulillah. Dah nak hujung-hujung ni dah mula dia main-main pula. Itulah macam lain dia sangkut-sangkut sikit. Okey, dia bagi amaran. Okey. Masya Allah Kak Bi. Okey, saya baca kisah Aisyah pun sangat kagumlah dengan semangat dia seorang remaja kan yang kakinya terputus Kak Bi kan. Ya, dalam kemalangan putus dua-dua. Ya Allah, dia gini story tu Masya Allah. Dan asal ni yang kena Aisyah ni seorang yang pemain olahraga yang kita panggil terkenal lah di negara kita, Masya Allah. Itulah namanya ujian. Ujian bukan menyebabkan kita lemah, bahkan ujian tu menyebabkan kita semakin kuat sebenarnya Kak Bi kan. Jadi kita ni kadang-kadang kita nak jadi kuat, kita kena ambil kisah orang lain kadang-kadang. Kita rasa kisah kita ni hidup kita dah susah, hidup kita dah menderita, hidup kita dah macam-macam lah yang kita fikir. Tapi bila kita baca kisah orang lain, bila kita membaca kisah-kisah perjuangan hidup orang lain, rupanya Masya Allah ada lagi kehidupan di luar sana ni lebih susah daripada kita. Jadi itulah kita ni berfikiran positif lah dengan takdir Allah. Okay. Dah sikit lagi Aziz. Bagi 5 minit lah. Mungkin Aziz boleh share lah apa yang menariknya dalam kisah tu. Jalan ke Syurga. Kalau nak tanya saya tentang kisah ni bukan nak share sendiri, tapi kebanyakannya memang banyaknya menyentuh hati lah. Sama ada kisah daripada Kak Bi sendiri, Kak Roha, dan ada juga kisah daripada saya ni yang memangnya kesemuanya adalah kisah benar. Dan tapi ada satu kisah ni memang kalau saya tulis je memang saya nangis. Saya tulis sikit je saya nangis. Saya ingat lagi kali pertama saya nak tulis kisah ni, saya tiba-tiba hati saya terdetik saya nak tulis kisah adik angkat saya ni. Yang mana kisah dia ni saya kata kenapa saya tak tulis kisah dia. Mungkin kat luar sana, bukan mungkin, kebanyakan kat luar kat sana bila saya dapat feedback, oh dia pun melalui masalah yang sama. Dia kata Kak Aziz, terima kasih cerita ni sebab saya pun melalui kisah ni. Dia kata saya pun nak rasa macam benda ni adalah kisah saya sebab diangkat masuk ke dalam buku ini. Pada tahun 2015 kalau tak salah saya, adik angkat saya ni tajuk buku kisah dalam kisah itu adalah Kaisara Permata Syurga, muka surat 7. Dan adik angkat saya ni adalah jemaah umrah saya pada tahun 2014. Dan hubungan kami ni baik sampai balik dan jadi macam adik-beradik. Sebabnya kami pun duduk tak berjauhan. Anak dia membesar di depan mata saya. Jadinya kasih sayang tu orang kata memang macam adik-beradik betul. Sebab orang kata kita bila jauh, yang paling dekat dengan kita adalah orang yang ambil berat dengan kita lah. Yang kita anggap macam saudara kita. Jadi pada suatu hari tu yang saya nak pergi, hari kejadian tu,
hati saya ni 5,000. Hati saya tu daripada subuh tu saya kata macam ada benda tak kena, kenapa? Masa tu anak-anak saya di Sepang, belajar di Sepang. Jadi saya rasa macam ada benda yang tak baik pada laku pada anak saya. Sampai begitu Kak Roha, dia punya insting tu. Rupanya apa yang saya rasa daripada subuh tu saya tak berapa nak kena tu bukannya pasal anak-anak saya. Dalam perjalanan saya minta izin pada suami saya masa tu untuk pergi ke Sepang, tengok anak saya apa masalah mereka di sana. Di pertengahan jalan saya singgah di Macap, saya dapat call. Daripada adik angkat saya ni, dia tanya akak kat mana. Saya kata saya di Macap, saya kata saya nak ke Sepang. Dia kata abang kat mana? Saya kata abang kerja. Dia kata kak saya nak minta bantuan nak uruskan jenazah. Saya kata jenazah siapa Nafi? Saya kata saya tak terfikir langsung ni. Dia kata jenazah anak saya dan dia menangis. Saya rasa masa tu Kak Roha, Allahu Akbar. Anak saya kak, dia kata, tapi Ije selamat. Ije koma, isteri dia koma. Saya rasa macam mana masa tu, ya Allah, rupanya yang saya rasa tak sedap hati di subuh itu bukan berkaitan anak saya, tapi berkaitan dengan anak-adik saya, adik angkat saya, yang saya dah anggap mereka tu macam adik-beradik saya dan anak dia pun macam anak saya. Saya patah balik, saya balik ke Johor Bahru. Saya bantu uruskan di hospital, dah selesai. Ya Allah Kak Roha, rupanya menguruskan jenazah bayi ini, rasa keibuan kita tu, rasa hancur luluh dia memang tak tertahan-tahan. Rasa sebab saya melihat bagaimana perut dia membesar dan bagaimana mereka nak meraihkan kelahiran tu dah cukup bulan lahir pun dah elok peninggal. Jadi rasa macam mana Kak Roha, rasa hati tu sama-sama hancurnya. Sama-sama, bukan kita tak terima, tak redha. Itu yang kita kata ujian di sebalik redha tu, bukan kita tak terima, tapi kita nak melalui fasa suka itu, macam mana kita nak bangun. Dan saya melalui dalam situasi itu ada. Dan Kak Roha bayangkan kita, ibu, kita ada salinan yang baru, kita ada pakaian baru untuk dia, kita ada bedung yang cantik untuk dia. Tapi dia cuma dibalut dengan kain, dengan plastik biru. Semasa nak bawa jenazah tu balik, plastik biru, dan saya balut dia hanya dengan kain batik. Kain batik tu balut mayat dia, dan saya riba, saya bawa balik, saya riba untuk bawa ke masjid untuk mandi. Waktu itu cukup pilu Kak Roha, memang pilu. Saya ingatkan kesudahan pilu itu di situ. Rupanya bukan pilu masa kita ambil jenazah itu saja. Pilunya apabila masa kita memandikannya. Kak Roha, saya memang diberi peluang oleh Allah beberapa kali membantu menguruskan jenazah wanita dewasa, memandikan. Tetapi Kak Roha, itulah kali pertama saya memandikan jenazah bayi perempuan. Ya Allah Kak Roha, subhanallah, memang bagaimana saya nak katakan, memang sangat pilu Kak Roha. Dan ayah dia tu pun memang tak boleh tahan lah. Tapi saya tak boleh tunjukkan kesedihan saya ni. Memang selalu ikutkan, memang saya nak tup menangis saya mata saya. Tapi saya cuba kawal. Sebab saya kata kalau saya tak kawal ayah dia ni lagi lah. Saya kata, Fi, kita kena mandikan anak ni, kita kena cepatkan prosesnya, nanti kita nak kebumikan dia, kesian dia sejuk, saya kata. Kak Roha, air tu kita lalukan di tubuh dia tu, kena ada hati-hati. Sebab kulit dia terlalu lembut, terlalu nipis. Kalau kita tersikit je, tersoyat kulit dia, macam terkelupas kulit dia. Sebab dia dah tak ada nyawa kan. Jadi kita kena buat dengan penuh hati-hati, dan kita macam, yalah, kita tak boleh nak sirap macam tu. Dan saya melihat itu hikmah Allah Kak Roha. Sangat betapa Allah tunjukkan benda tu supaya saya ini menghargai apa yang saya ada. Saya menghargai hubungan yang saya ada. Ya Allah, Tuhanku, hari ini Allah tunjukkan pada saya kata, rupanya dalam pada sedih yang kita hadapi ini lebih sedih rupanya. Melalui saat ini lebih sedih. Saya melihat orang yang saya sayang sedih, dan saya merasai kesedihan itu. Tetapi Kak Roha, macam mana saya lihat mereka suami isteri ni kuat, bangun, bangkit, tak lama, berlama-lama dalam keadaan kesedihan. Saya bagi mereka semangat, walaupun isteri koma, jaga isteri, apa semua, isteri pun dah sihat. Dan saya lihat dia orang pandai mengatur balik untuk mencari bahagia yang baru. Dan alhamdulillah, selepas tragedi tersebut,
mereka pun dikurniakan beberapa orang anak lagi dan mereka alhamdulillah bahagia. Tapi nak ceritanya di sini Kak Roha, apabila kita melalui ujian yang sukar itu dengan baik, hikmah dia akan di kemudian harinya akan lebih baik. Dan saya nampak perjalanan itu Kak Roha. Dan saya tahu di luar sana banyak orang melalui fasa yang sama, situasi yang sama. Dan jalan ke syurga ini insya-Allah dapat membantu merawat hati kita lah. Dalam beberapa kisah lagi, banyak lagi kisah-kisah benar di dalam ni yang insya-Allah boleh mendapat banyak pengajaran, banyak panduan, sama-sama kita ambil kebaikan daripada kisah yang dikongsikan penulis. InsyaAllah itu Kak Roha. Allah Akbar. Sebab Aziz ni penuh dengan sebab apa, sedih kan. Betul lah sebab yang Aziz cerita tadi, akak pun ada pengalaman anak yang baby baru lahir meninggal, tapi akak tak terlibat untuk menguruskan jenazah. Masa tu akak masa tu bersalin kembar. Berkahwin kembar normal lah. Yang first tu hidup, bila letak atas dada akak kan dia menangis. Yang second tu, yang kedua tu lah letak tak ada tu. Tapi akak menangis juga, tapi menangis sebelum melahirkan. Masa tu doktor dah cakap anak awak dah meninggal seorang. Doktor pun nak cakap tu dia macam terdiam beberapa saat lah, lama jugalah. Lepas tu sebenarnya doktor kenapa? Lepas tu sebab sebelum tu akak doktor cek air kencing kan. Doktor cakap, puan air kencing puan ni kotor, tak apalah kita scan dulu. Scan lah, scan pertama dia kata okey, baby pertama okey, sihat, nampak tu dia bergerak-gerak dalam perut lah. Lepas tu yang second tu, yang kedua, lama doktor main alat tu kan, alat scanner tu lah, pasang. Lepas tu aku nak tanya kenapa doktor, saya mencari jantung dia ni, tak ada. Dah lama tu macam doktor tu pun confused kan, lama sangat tu. Kemudian doktor yang kata, macam doktor tu yakin, dia kata baby awak dah tak ada. Masa tu lah air mata akak, air mata saya tumpah jugalah sebab doktor kata, kenapa awak dah sedia semua dah ke? Memang ada set. Tu yang akak teringat Aziz kata kan, kita sebagai ibu masih, tapi masa tu dah lepas fasa dah bersalin tu akak redor. Maksudnya itulah tempat terbaik untuk dia. Dan insya-Allah. Bila kita redha anak kita meninggal, kita lahir ataupun kecil sebelum balik, itulah faham syurga kita. Maksudnya bakal nanti kita di akhirat. Memanglah dunia ni kita sedih. Tapi sedih jangan berlama-lama lah, sekejap saja. Tapi itulah Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, 2 tahun kemudian akak ditakdirkan kembar lagi. Masya-Allah. Jadi itulah Allah tu Maha baik. Jadi hikmah kehidupan ni kita tak dapat sekarang, kita akan dapat mungkin 5 tahun akan datang, mungkin 10 tahun akan datang, mungkin selepas kita meninggal. Maksudnya sebab kehidupan kita kat dunia ni sementara sahaja. Hikmahnya kita akan dapat kemudian. Sabarlah. Sabar dan jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Allah tu sangat baik. Dia nak beri kita masuk syurga nanti, barulah kita sedar, oh ini rupanya Allah nak bagi kepada aku hasil ujian aku di dunia dulu. Jadi itulah masa kat syurga tu kita kata, ya Allah kenapa dulu aku tak sabar, kenapa aku macam ni. Jadi itulah nikmat yang terbesar kita nanti di akhirat kelak. Okey, Azim, masya-Allah kita dah sejam lebih dah. Okey, terima kasih. Okey, kita dah penghujung dah Kak Bi. Nak buat kesimpulan lagi. Okay. Jadi terima kasih kepada Kak Bi, Aziz, sebab apa ni bersama kita sama-sama lah menjayakan sesi live pada malam ini. Dan Alhamdulillah. Mana Kak Bi? Alhamdulillah. Kata tak akhir kan? Boleh kita buat kesimpulan setiap kita ke? Apa dia Aziz? Kita nak buat kesimpulan ke apa? Bolehlah kita kesimpulan sikit je Kak Bi dalam seminit. Seminit lama dah. Pertama sekali terima kasih lah kepada Roha yang merealisasikan kita punya nak live ni, walaupun Kak Bi macam tersedia tak berapa rapi sangat, dan ni first time dia macam dalam fikiran macam-macam, tapi terima kasih lah, dan semoga yang menonton mendapat manfaat daripada apa yang
kami kongsikan sebentar tadi, dan jangan lupa dapatkan buku Jalan ke Syurga bagi yang belum mendapatkannya, dan sama-sama kita sebarkan kebaikan lah dan kita tundukkan kejahatan, insyaAllah. Wallahualam. Terima kasih. Azia ada tak kata-kata terakhir? Saya sempat catatkan sedikit kesimpulan Kak Roha ya. Kesimpulan daripada perkongsian kita hari ini, pada malam ini adalah kita ambillah manfaat setiap ujian yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan sangkaan yang baik kepadanya, dan pelajarilah hikmah daripada ujian tersebut agar kita dapat menjadi seorang hamba Allah yang baik, insya-Allah. Dan jalan ke syurga ini bukan sekadar bahan bacaan sahaja, tetapi saya merasakan ia adalah ilmu yang manfaat untuk dikongsikan. Jadi bagi yang tidak memiliki lagi buku Jalan ke Syurga ini, mungkin boleh dapat buku di kedai-kedai buku, ataupun dengan Kak Roha ke Kak B ke, saya sendiri ke. InsyaAllah. Mungkin itu saja Kak. Dropship Pondeno pun ada Aziz. Ya, dropship Pondeno. Boleh. Okey, nak pergi banyaklah secara online melalui dengan galeri terus pun boleh. Online galeri ada. Okey, alhamdulillah, terima kasih Aziz dan Kak B. Dan juga kita bersiaran langsung ya pada malam ini, pada malam Berkah, itu malam Jumaat. Dan kita lah berhati-hatilah menjaga hati. Itu kesimpulan Kak. Terima kasih juga ya Aziz kepada sahabat adalah raja yang setia lah berada di mendengar celoteh ataupun ilmu dari Kak P dan Aziz. Saya bagi peluang lah kepada Aziz dan Kak P berbicara. Saya cuma tahu. Saya mohon ampun maaf Kak Roha dan sahabat penonton semua. Ada yang sama. Kak B pun minta maaf banyak-banyak kalau ada yang mana tersalah cakap ke apa semua kan. Adalah daripada kesilapan saya sendiri. Mana yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okeylah, jadi kita jumpa lagi lah, insyaAllah kita jumpa lagi untuk sesi live seterusnya jika ada rezeki dan ada masa. Kita bersama lagi. Okey, dengan tajuk power lagi lah. InsyaAllah. Nak live. Kami belajar lagi nak niat macam mana. Atau background. Jangan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.